konsesi, ya, konsesi. Okey. Dan yang kedua, perkataan seterusnya adalah perkataan pajak. Pajak atau pajakan. Okey, pajak atau pajakan bermaksud saya ada tanah, ya, dan saya benarkan kamu mengusahakan tanah tersebut dan mengambil hasil daripadanya untuk tempoh yang lama. Misalnya 10 tahun, 15 tahun. Yang ini dipanggil sebagai pajak. Kalau rumah kita sewa, kalau tanah kita tak kata kita sewa, kita pajak, ya. Okey. Dan kemudian yang dimasukkan sebagai konsesi adalah peluang perniagaan yang diberikan kepada syarikat-syarikat tertentu untuk memajukan tempat ataupun kawasan tersebut. Ini kita panggil sebagai konsesi. Jadi pelajar, kita lihat sebenarnya kalau kita refer semula pelajaran tingkatan 1, Sabah ini sebenarnya berada di bawah dua kuasa, iaitu apa yang dipanggil sebagai Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu, ya. Okey, jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Sultan Brunei ke atas Sabah ialah baginda telah membuka peluang perniagaan ataupun konsesi perniagaan, ya, kepada satu syarikat yang dikenali kepada satu individu yang dikenali sebagai CL Moses. Okey, baik. Kita lihat kepada, ya, pada 1865. Ya, 1865. Okey, apa yang berlaku ialah CL Moses. Apa yang berlaku ialah dapat konsesi. Dapat konsesi daripada Sultan Brunei, ya, 1865. CL Moses dapat konsesi daripada Sultan Brunei untuk mengusahakan, ya, tanah tersebut, dan tempoh pajakan ialah 10 tahun. Okey, tengok baik-baik ayat cikgu. Cikgu katakan bahawa CL Moses dapat konsesi. Konsesi adalah peluang perniagaan dan memajukan sesuatu tempat daripada Sultan Brunei selama 10 tahun. Okey, tengok pada tahun yang cikgu nyatakan adalah 1865. Ini bermakna konsesi tersebut akan berakhir pada 1875, ya. Okey, kemudian apa yang berlaku? Baik, seterusnya pelajar kita akan membincangkan berkaitan. Baik, seterusnya pelajar kita akan membincangkan berkaitan dengan perkembangan perlombongan biji timah. Ya. Okey, kalau kita lihat perkembangan perlombongan biji timah mempunyai 3 fasa yang berbeza, iaitu sebelum campur tangan British, kemudian awal tahun 1820-an. Apa ia dipanggil sebagai kaedah mendulang kerana ia menggunakan sejenis dulang yang diperbuat daripada kayu, ya, dan kemudian kaum wanita akan masuk ke dalam sungai tersebut sambil menggoyang-goyangkan dulang tersebut. Okey. Jadi selain daripada kaedah mendulang, kita juga ada satu lagi kaedah yang dipanggil sebagai kaedah melampan, ya, tapi yang kamu lihat sekarang ini, gambar yang cikgu sertakan ini dipanggil sebagai kaedah mendulang. Okey. Jadi secara keseluruhan orang Melayu mempunyai 2 kaedah yang sangat konvensional bagi mereka, iaitu kaedah mendulang dan lagi satu adalah kaedah melampan.
Okey. Baik, dari segi hasil ya, kedua-dua kaedah ini dikatakan sangat sedikitlah, minimum ya. Okey. Dan kemudian apa yang penting lagi ialah kaedah ini dilakukan oleh orang Melayu ya, kebanyakannya dilakukan oleh orang Melayu. Okey. Baik, dan kemudian dari segi hasilnya adalah sangat sedikit ya. Hasilnya adalah sedikit ataupun hasilnya adalah kecil. Okey. Okey, dan kemudian apa yang mereka lakukan ialah mereka akan masuk ke dalam sungai dan kemudian semasa mereka mendulang, pasir yang apa dia panggil mengandungi biji timah itu akan dicedok. Okey.